Chairman, distinguished guests, ladies and gentlemen. Di negara barat yang tu yang kita disebut sorang. 5 minit dah habis yang tu ya. Jadi semua fakta telah diberi oleh rakan-rakan. Saya dalam ucapan saya semasa di Melaka dan di Johor, saya hanya tumpu perkara yang paling penting ialah demokrasi berparlimen. Itu saja. Sebab kita memilih sistem itu sejak sebelum merdeka atau 55. Pilihan gaya dan sistem berparlimen ala British. Ini yang dipilih oleh ayahanda-ayahanda kita dan kita terima pakai sampai sekarang. Maka dalam pilihan raya, macam biasalah parti politik bebas bertanding. Kalau zaman Tengku Abdul Rahman dulu, kempen sampai sebulan. Diberi kepada semua parti politik. Bergilir ganti boleh guna Dewan Kerajaan. Masa tu banyak tuan-tuan di sini tak beranak lagi lah. Bebas, kita ala British. Siapa yang kerusi banyak, dia merentah. Federal atau state. Itu diterima oleh rakyat di negara kita. Dan sistem itu berjalan dengan baik. Bahkan bila berlaku 13 Mei, ada pergaduhan kaum, berlaku darurat. Lepas darurat diberi kepada parti yang menang. Dia tak beri kepada orang lain. Kepada Barisan Nasional. Karena perikatan dah tukar nama sebab PAS dan gerakan masuk kepada pemerintah, iaitu Barisan Nasional. Kita lawan pembangkang waktu itu. Saya PAS lah, Khalid Samad semua ni. Saya sebut kita ceramah di Terengganu, di Kedah, 10,000 orang habis datang pilihan raya, kalah. Kita terima. Di Johor ni 60-an, 70-an, 80-an, kalau PAS lekat saja deposit, kita tak kebih. Itu kira menang lah tu. Karena UMNO kuat, tersangat kuat di Johor ini. Dulu. Tapi kita tak patah semangat. Kita terus berusaha, terus berjuang. Walaupun kadang-kadang kita datang berceramah di Johor, pendengar 15 orang, polis yang dengar 100 orang. Kemudian banyak kali kita berakhir dalam lokap. Karena ceramah tanpa permit dan ada atap polis waktu itu. Kita lawan secara undang-undang, kalau paling tinggi secara demonstrasi. Tak angkat senjata. Dalam pilihan raya Kelantan, PAS biasa kalah tinggal 2 kerusi. Batu nisan. Tak ada pun Tun Aziz menyeru rakyat tolak demokrasi. Jangan lagi percaya pada pilihan raya. Kita teruskan, kita berkempen. Akhirnya tahun 90, UMNO pula BN dapat 0 kerusi. UMNO terima keputusan rakyat Kelantan. Tahun 99 Terengganu pula kita menang. Dan Pulau Pinang 2008. Begitulah juga Selangor. Kerana keputusan pilihan raya. Ini menyebabkan Malaysia dihormati kerana mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Tetapi pada 2018, proses demokrasi, parti pemerintah kalah Barisan Nasional, menang Pakatan Harapan. Negara yang dibina sejak tahun 55, sistem demokrasi hancur tahun 2020. Yang menghancurkan itu termasuklah UMNO, termasuk Mahyudin Yassin, termasuk Azmin Ali dan PAS yang merestui kehancuran itu. Yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Di sinilah mulanya sistem kelangkabut di Malaysia. Setahun, 3 tahun, 3 Perdana Menteri. Lepas saja Mahyudin naik, 17 bulan dia dijatuhkan, naik Ismail Sabri. Lepas naik Ismail Sabri, ada lagi mimpi UMNO jumpa kita. Mari kita jatuhkan Ismail Sabri. Mungkin nak naik ke Ahmad Mazlan ke Syahidan Kasim ke Tajuddin
Mahathir Rahman kah, siapa pun boleh jadi Perdana Menteri. Kita kata kalau begitu keadaan, mungkin 7 Perdana Menteri dalam masa 5 tahun. Apa dasar nak dibawa? Dasar manifesto tak ada. Maka negara jadi kelang kabut. Nak pertahankan orang supaya sokong, kena sogok. Sogok kedudukan, sogok itu. Indeks rasuah disebut tadi oleh apa daripada rakan kita Kak Nilan tadi, daripada Melaka tadi, Jimmy. Bagaimana Transparency International mengatakan kita berjaya turunkan 10 mata indeks rasuah. Naik BNPN, naik pula kepada 11 mata lagi, jadi tempat 62 daripada tempat 51. Kenapa rasuah meningkat? Nak pegang orang dengan duit, dengan projek. Tak usah cakaplah, kalau terus melangkah pemerintah, rasuah akan naik lagi pada tahun depan. Sebab kita lihatlah, kita terkejut, makin hari makin terkejut bila 1MDB itu dibicarakan di Mahkamah Malaysia. 4 hakim mengesahkan Najib curi dan dihukum 12 tahun penjara, kena bayar balik denda 20 berapa juta? 21 juta kena bayar balik. Mahkamah ni bukan JKK kampung. Mahkamah ni boleh buat keputusan. Saya ada kes saya menang, ada kes saya kalah. Kes saya menang banyaklah, kes kalah. Bila saya kata hal SPR, saya tersilap nama orang di Sabah. Bila bicara di mahkamah, saya rasa dah kes ni belum tentu kita menang. Hanifah kata kita lawan. Kita ikut berbuamlah. Akhirnya keputusan saya salah dan didenda, kena bayar denda 250,000. Nak cari duit mana? Kita buat crowdfunding. Tak sampai seminggu dapatlah duit tu, bolehlah bayar denda. Artinya itu keputusan mahkamah. Saya tak boleh kata ini apa punya hakim, tak boleh. Hina mahkamah boleh didakwa di mahkamah. Sekarang 4 orang hakim telah mengatakan Najib rasuah. Tapi orang Melayu ni duk sambut. Saya berheran bin ajaib lah bangsa aku ni. Malu dah lah ni. Tapi saya tak boleh tukar. Saya tetap Melayu. Kalau boleh tukar, saya nak tukar. Tapi tak boleh. Allah mentakdirkan saya Melayu, saya berbangga. Tapi ini. Dan lebih pelik lagi bila berlaku pula perbicaraan di Amerika. Masya Allah, yang kita tak tahu jadi tahu pelik. Hang nak pakai betina kan, hang nak bawa di mana, itu hak kamu, kami tak kacau. Tapi didapati pakai duit kita, duit rakyat, duit YNDB. Kamu nak bersonok dengan wanita kan, nak bagi rumah 10 juta, kamu berapa juta ikut kamu lah. Tapi guna duit kita, duit YNDB. Bicara di mana di Amerika, seluruh orang bukan Islam di dunia sekarang mentertawakan Malaysia. Siapa nak datang lagi melabur di negara kita yang macam ni sistem undang-undangnya? Ini yang saya sebut selalu, bahawa kita kena balik kepada demokrasi, sistem parlimen yang baik. Biarlah kalau kita memerintah, misalnya PH memerintah tak baik, banyak lemah. Mereka senaraikan sekarang ini 20 kelemahan PH. Saya kata kenapa 20? Patutnya 30. Saya boleh tambah 10 lagi kelemahan kami. Tapi jatuhkan kami dalam pilihan raya. Itu saja. Tahun 2023 bila ada pilihan raya, PH memerintah dan ekseskan kami punya buat kerja dalam masa 5 tahun. Kalau tak elok tukar, kita kalah dalam pilihan raya, tak ada masalah. Saya biasa kalah, Khalid kalah banyak. Dia kalah di Kuala Kerai, dia kalah di Perlis, dia kalah mengata baru menang, kemudian ni di Shah Alam. Saya saat menang, saat kalah, saat menang, saat kalah, tak apa. Kita terima. Tapi yang kita tak boleh terima, kita menang, kamu curi cara beli wakil rakyat. Bila kita tengok mungkin Perdana Menteri ini 5-6 Perdana Menteri sampai pilihan raya, kita kata cukuplah, takat 3. Mai Sabri, kau terus jadi Perdana Menteri.
Kami pembangkang sanggup buat MOU. Kamu terus jadi Perdana Menteri, kami sokong. Tapi ada syarat 3 yang utama. Belanjalah berbilion ringgit untuk mengatasi masalah COVID. Yang kedua, belanjalah berbilion-bilion ringgit untuk pulihkan ekonomi. Yang ketiga, yang paling penting sekali, buat akta lompat parti. Anti lompat parti. Artinya yang menang dia kena sekurang-kurang 5 tahun ataupun sehingga Dewan Undangan Negeri atau Parlimen dibubarkan. Dia tak boleh lompat. Tapi kalau dia nak lompat juga boleh ke tak? Alia, kamu orang bijak menang pada 12 hari bulan nanti. InsyaAllah. Lepas 6 bulan, aku menang bukan kerana Pakatan Harapan. Aku menang bukan kerana amanah. Aku menang kerana aku. Kerana aku Pak Alia. Aku hebat. Maka dia nak keluar parti, boleh keluar. Tapi naklah ada pilihan raya semula. Ini dipanggil recall election. Sebab menang dulu di atas mandat PH. Maka kalau nak keluar, kena buat pilihan raya semula. Itu yang kita nak pindah pada bulan ini. Bulan ini insyaAllah perlembagaan akan dipindah. Iaitu akta lompat parti akan dibentangkan. Kenapa sekarang orang di antaranya enggan keluar mengundi? Sebab dia tak percaya. Tambah pilihan raya umum, ada yang balik pada Australia, ada yang balik daripada New Zealand, ada yang balik pada Dubai, ada yang balik pada London, balik daripada Qatar. Nak mengundi, tambang sendiri. Dia dah pilih orang dia nak. Tiba-tiba, lepas 6 bulan lompat. Lepas setahun lompat. Maka dia tak percaya lagi pada sistem demokrasi di Malaysia. Bila tak percaya, kerajaan boleh tukar tengah jalan begitu rupa. Dia mengakibatkan pelabur melihat. Sekarang pelaburan semua, dia tengok Malaysia tak baik, dia ke Indonesia. Dia ke Vietnam. Singapura tak saya cakap lah. Singapura dengan Malaysia ni, orang kata dalam bahasa kita, panggil tak dengar. Terlalu jauh dia ke hadapan. Rasuah nombor 1 di Asia ini, yang paling rendah rasuah Singapura. Malu dah kita negeri yang ramai orang bukan Islam, rasuah paling rendah. Malu ke dia? Malu apa bosku? Yang Presiden PAH ni saya tak mau komen. Sebab dia ni macam-macam dulu. Dia bak pantun di Tanjung Piai. MCA kawan kita. Sebelum itu UMNO sahabat kita. Sekarang UMNO musuh kita. Sekarang pula dia kata gerakkan kawan kita. Kita tak tahu minggu depan apa akan dia kata pula. Sebab itu saya tak mau komen pada Presiden PAH ni. Sebab dia boleh berubah 2 minggu sekali. Kita tak tahu 2 minggu lagi apa-apa pula dia nak kata ni. Tapi macam biasalah, UMNO ada fanatik dia, PAH pun ada walaun dia. Hang katalah apa-apa dia ikut saja. Tapi tak ramai lah. Yang ramai sekarang ni mereka bersama kita. Alhamdulillah. Jadi saudara sekalian, sebab itu soal demokrasi ini penting. Dan juga alhamdulillah boleh ceramah malam ni begini. Kita harap lepas-lepas malam lain sampai hari mengundi beginilah. Jangan kita habis scam macam malam tu di Sri Iskandar. Kita kena denda, antaranya tak pakai mask. Dalam parlimen, the highest body yang buat undang-undang, kami bila bercakap tak pakai mask. Kalau pakai pun speaker suruh buang. Mari di sini kena pakai. Kadang-kadang ni peraturan-peraturan ni kita patuh, tapi ada yang pelik. Saya nak naik feri pergi Langkawi. Masa belum naik tu, jarakkan. Kita jarak. Masuk dalam feri bergenuak. Dia letak. Kita duduk dalam feri, perjalanan, tunggu dan nak keluar kat 3 jam. Boleh pula. Pakai mask, tak boleh. Duduk tengah sawah, sorang, tangkap, tak pakai mask. Pakai mask ni supaya kita tidak intek dekat 1 meter. Kalau duduk sorang-sorang duduk mengaikan, apa nak tangkapnya? Kadang-kadang pegawai ni pun saya heran, bengong kok mana, tak tahulah.
Dia kena ada peraturan, kena ada fikiran. Janganlah kita sembrono begitu. Saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dari Buan Eng, jumpa Perdana Menteri hari Selasa lepas. Saya kata kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kenapa tamat pukul 10 drama? Berilah peluang sampai pukul 11. Ismail Sabri kata, kenapa pukul 11? Patut sampai pukul 12. Karena COVID pukul 10 sama dengan COVID pukul 12. Itu yang kita boleh sampai pukul 12 hari ini. Saya kata ni, saya nak pergi cakap, nak ceramah ni, Datuk Seri kata begitu. Dia kata, iyalah, dia pun tak setuju. Kadang peraturan ni pun peraturan gila. Sebab orang kita ni dia jenis patuh. Kalau di Kanada kita tengok, peraturan tak kenal sikit, dia gunakan kontainer skat dalam raya sampai Perdana Menteri dan kerajaan kena istihad darurat. Di London gambar kita ni tak patuh walaupun tak kena. Kalau nak denda pun janganlah duk cari duit pada orang kampung macam ini. Duit kita hilang banyak nu, YNDB nu berbilion-bilion hilang. Polis, pegawai kerajaan semua kena sensitif. Kita tak ada duit kerana hutang yang dibawa oleh Najib. Tahu sang ni berbilion kita kena bayar bunga. Jadi kita kena bersatu, rakyat mesti bersatu membina semula. Integriti negara, proses demokrasi mesti dibentuk semula. Saya letak dia kena ambil masa 5 hingga 10 tahun ni untuk nak mengembalikan keyakinan rakyat kepada sistem demokrasi berparlimen yang dihancurkan pada tahun 2020 yang lalu. Bukan senang. Nak bagi orang yang duduk luar pilihan rumah akan datang balik mengundi, it's not easy. Kalau tak ada akta anti lompat parti. Itulah hadirin sekalian, saya harap semuanya InsyaAllah 12 hari bulan nanti Saudari Elia akan diangkat menjadi adun di Bukit Pasir ini. Terima kasih. Selamat mengundi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.